الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسير ولا تعسر ربي تمم بخير. Terima kasih pada pimpinan majlis yang dimuliakan, Tuan Imam, pengurusi, pegawai dan seluruh jawatan kuasa masjid, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita bicara khas berkenaan dengan ayat surah Al-Fatihah, dalamnya talaqi dan juga musyafahah. Jadi bila kita sebut talaqi musyafahah ni, bermaksud mengambil bacaan daripada seorang guru dalam keadaan kita berdepan, mengambil langsung, melihat kepada gerak mulut gurunya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bacaan daripada malaikat Jibril. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mengambil bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang kita akan baca pada pagi ini adalah bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Hafs bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi. Beliau mengambil bacaan daripada gurunya dan juga ayah tirinya, Imam Asim bin Abi Najud. Imam Asim pula mengambil bacaan daripada Abi Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami mengambil bacaan daripada Sayyidina Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian kelima-lima orang sahabat itu mengambil bacaannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya proses talaqi musyafahah, proses mengambil langsung, mendengar dan juga melihat kepada gerak bibir gurunya. Jadi kalau nak talaqi Fatihah sungguh-sungguh, tak boleh duduk sebatu-sebatu, tuan-tuan, kena datang duduk dekat-dekat. Kena datang duduk dekat-dekat. Dan jangan bimbang, hari ini kita tak baca seorang-seorang, kita baca ramai-ramai dulu. Sebab kalau baca ramai-ramai betul semua, kalau baca seorang-seorang belum tentu lagi. Jadi insya-Allah pada pagi ini sebagai muqaddimah pengajiannya, kita akan baca secara beramai-ramai, kerana baca ramai-ramai ni insya-Allah betul semua. Baca ramai-ramai ni betul semua. Jadi kita akan talaqikan bacaan Fatihah itu sebentar lagi. Namun sebelum tu saya nak sebut beberapa perkara berkenaan dengan hukum hakam ilmu tajwid yang ada di dalam surah Al-Fatihah, yang mudah-mudahan kita dapat mengambilnya dan juga menguasai ilmu tersebut, dan insya-Allah pada penghujung pengajian saya akan ijazahkan khusus sanad bacaan Al-Fatihah daripada imam-imam yang disebutkan tadi sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Sebab tu dijemputlah untuk berada kat dalam ruangan solat utama ni supaya sesuai dengan majlis kita, majlis talaqi musyafahah.
Baik, hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama ialah perbahasan berkenaan dengan hamzah qata'. Ya, hamzah qata', hamzah yang berbaris yang ada dalam surah Al-Fatihah. Hamzah ini dibaca dalam semua keadaan dan bacaannya dinamakan dengan bacaan tahqiq. Tahqiq bermaksud sebutan yang jelas. Hamzah qata' ini ada dalam 3 perkataan dalam surah Fatihah, pada iyyaka wa iyyaka dan juga an'amta. Maka bila disebut bacaan yang tahqiq, hamzah muhaqqaq, maka ia perlu disebut dengan jelas. Tak boleh disebut secara layang-layang, macam malah-malah nak sebut. Iyyaka na'budu wa iya. Ada orang dia sebut macam tak nak sebut. Iyyaka na'budu wa iya. Dia tak boleh macam tu. Hamzah ni kena sebut dengan jelas. Kalau wa iya, dia sebut i ke, dia sebut i ke, ya tak jelas. Maka itu bukan hamzah yang disebut dengan muhaqqaq, dengan tahqiq. Jadi bacaan kita, bacaan Imam Hafs pada hamzah qata' ini dibaca dengan tahqiq. Lawan kepada tahqiq ialah tashil. Tashil ni sebut antara bunyi hamzah dan bunyi huruf yang sesuai dengan baris hamzah. Wa iya baris bawah sesuai dengan huruf ya, maka dia bunyi itu antara hamzah dan juga ya. Wa iya jadi tak jelas. Maka baca yang macam tu mengikut prinsip bacaan Hafs salah. Bacaan yang sedemikian mengikut prinsip bacaan Imam Hafs adalah bacaan yang tidak tepat. Maka perlulah dijaga, dipelihara sebutan hamzah tadi itu, biarlah sebutan hamzah yang jelas. Iyyaka na'budu wa iya, bukan wa iya. Kadang-kadang kita tak perasan. Sebab itu perlu kepada proses talaqi musyafahah. Perlu kepada kita minta orang semak bacaan kita supaya bacaan kita dapat dipastikan benar. Ahlan wa sahlan. Cikgu Aziz, insya-Allah. Jemaah kita jauh tuan-tuan daripada Selangor. Daripada Selangor jauh. Baik, yang berikutnya hamzah wasal. Hamzah wasal ialah hamzah yang ada pada permulaan perkataan dan hamzah ini tidak menerima baris. Hamzah ni tak berbaris, bukan tak menerima baris, tak berbaris. Dan dibariskan ketika mana kita memulakan bacaan dengannya. Maka hamzah wasal ni banyak dalam surah Fatihah. Ada pada perkataan Allah, ada pada perkataan Ar-Rahman, ada pada perkataan Ar-Rahim, Alhamdu, Al-Alamin, dan banyak lagi. Hamzah wasal yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Begitu juga ada pada kata perbuatan pada ihdina, ihdinas sirah, pada ihdina itu juga hamzah wasal. Maka hamzah wasal ini hanya dibaca dengan baris ketika mana bacaan permulaan padanya. Kalaulah saat bacaan itu bacaan sambung, maka hamzah ini tidak wujud dalam bacaan. Yang berikutnya hukum lam. Lam yang ada dalam surah Al-Fatihah semuanya dibaca dengan nipis. Lam ni semua kena baca dengan nipis. Kalau kita baca dengan tebal, maka bacaan kita kurang tepat. Ihdinas siratal mustaqim, ditebalkan, tak tepat.
Ya, lam tu dibaca dengan nipis. Semua lam yang ada dalam surah Al-Fatihah dibaca dengan nipis. Dalam banyak-banyak huruf Quran ni ada dua huruf yang istimewa, ya, iaitu lam dan juga ra. Ni huruf istimewa kerana huruf-huruf ni kadang-kadang dibaca tebal, kadang-kadang dibaca nipis. Manakala keseluruhan huruf-huruf Al-Quran yang lain sama ada dibaca dengan tebal, iaitu huruf-huruf isti'la, khussa, dagtin, qid, ya, dibaca dengan tebal, ya. Dan selain daripada huruf ya, isti'la tadi dibaca dengan nipis. Manakala lam dan ra pula ada dua keadaan. Kadang-kadang lam dibaca dengan tebal pada kalimah Allah, ya, lam dibaca tebal, dan kadang-kadang lam dibaca dengan nipis. Lillah, ya, dibaca dengan nipis, ya. Al-alamin, lam dibaca dengan nipis, ya. Jadi dalam surah Fatihah semua huruf lam dibaca dengan nipis, tak ada satu pun yang dibaca dengan tebal, ya, dalam surah Al-Fatihah. Maka agak kurang tepat kadang-kadang kita baca terpengaruh dengan huruf sebelumnya, disebabkan ta tebal, siratal ladzi, dia tebalkan sekali lam, ya, dia tebalkan lam sekali, sedangkan lam tu kena nipis, ya, tak dibaca dengan tebal. Maka itu ya perlu kepada tamrinat. Tamrinat bermaksud latihan yang berulang-ulang kali, ya, supaya dapat dibetulkan sebutan-sebutan. Baik, berikutnya hukum mad yang ada dalam surah Fatihah, ya, hukum mad yang ada dalam surah Fatihah. Mad yang kita nak bincang pada pagi ini adalah mad hakiki, mad yang dibincangkan dalam ilmu tajwid, bukan mad majazi. Mad majazi ni mad yang bukan dibincang dalam ilmu tajwid, tapi dibincangkan dalam ilmu yang lain, ya, dalam salah satu kita katakan bahagian daripada seni kesusastraan Arab. Orang Arab ni berpanjangan pada suara tu ada makna. Bukan kata Arab aja, Melayu pun sama. Bang, jemput makan. Tak nak. Bang, jemput makan. Tak nak. Tu sungguh-sungguh tak nak tu. Ya, sungguh-sungguh tak nak tu. Ya, bila panjang suara aja sungguh-sungguh tak nak. Maka begitulah juga dalam bahasa Arab, memanjangkan suara pada keadaan-keadaan tertentu ada makna. Ini sebagai peringatanlah kepada kita-kita. Kadang-kadang kita ni reti tajwid, tapi kita duk bawa hukum tajwid tu dalam semua benda. Ya. Dia nak ikut sembahyang dengan tuan imam, tiba-tiba tuan imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Salah tu kan mak asli 2 harakat. Sudah. Ya. Mak asli kata dia 2 harakat aja. Mana boleh panjang macam tu. Ya. Dalam kitab Munyah Musalli, ya, Syekh Daud mengatakan bahawa takbiratul ihram itu boleh dipanjangkan sehingga 7 alif, bermaksud boleh sampai 14 harakat, ya. Dalam Fathul Bari syarah kepada Sahih Al-Bukhari, Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa, ya, boleh dipanjangkan juga sehingga 14 harakat. Begitulah juga dalam laungan azan, ya, laungan azan. Jangan duduk kira pula, hayya alas salat, dia kira, ya. Salah ni kata dia, itu ma'arid li sukun, 6 harakat aja, apa pula panjang lebih pada tu. Ya, itu merupakan contoh bawa hukum tajwid tak kena pada tempat. Ya, hukum tajwid ni pada kalimah-kalimah Quran. Bila dia bukan melibatkan ayat Quran, maka tak kenalah hukum tajwid. Ya, sebab dia bukan kalimah Quran. Sebab itulah kalau kita tengok dalam, kita katakan, prinsip pembelajaran ilmu tajwid, salah satunya ialah, ya,
masailuhu, persoalan-persoalan ilmu ini. Ya, maka pada ketika itu dikatakan kalimat Qur'aniyah. Perbahasan ilmu ini ialah pada kalimah-kalimah ayat-ayat Quran, bukan pada tempat yang lain. Ya, maka bawa ilmu tajwid pergi kepada perkara lain akan menyebabkan timbul konflik ya, antara kita. Dah lama dah kami duk azan masjid ni, tak pernah orang kata salah pun tiba-tiba datang kata salah. Ya, disebabkan apa? Disebabkan panjang lebih 6 harakat pada azan. Ya, katanya ma'arif disukun, tak boleh panjang. Pada azan, pada qaman itu bukan hukum tajwid. Ya, itu pada hukum mad majazi. Mad majazi ini ya, dia tak ada kena mengena dengan hukum tajwid. Dia dibahaskan dalam ilmu ma'ani, iaitu kita mengetahui makna lenggok bercakap seseorang itu, ya, ada maknanya apabila dia panjangkan suaranya. Maka mad pada azan, pada takbiratul ihram, pada takbir intiqalat, ya, Imam At-Tabrizi dalam kitabnya Mishkatul Masabih menyebutkan kana sallallahu alaihi wasallam yamuddu sautah. Ya, Nabi kita memanjangkan suaranya ketika mana baginda bergerak untuk sujud. Ya, daripada berdiri sampai kepada sujud, sepanjang pergerakan tu Nabi kita panjangkan suara. Allahu Akbar sampai ke bawah. Ya, maka panjangnya tu lebih daripada mad asli. Kalau ikutnya hukum mad asli lah, kalau ikut prinsip tajwid. Ya, maka disitulah ya, namanya bukan mad asli, tetapi namanya mad ta'zim. Mad ta'zim, memanjangkan lafaz-lafaz tertentu kerana keagungan. Ya, kerana keagungan, maka dipanjangkan suara tadi itu kerana lafaz keagungan. Itu namanya mad ta'zim. Allah, mengagungkan Allah. Ya, Muhammad Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, penghormatan. Ya, begitulah juga hayya 'alas salah, ya, pengagungan kepada ibadah sembahyang. Ya, hayya 'alal falah, pengagungan kepada kejayaan dunia dan juga akhirat bagi mereka yang hadir solat. Ya, maka panjang tu bagi kena pada tempat, jangan salah tempat. Ya, jangan salah tempat. Ini kadang-kadang salah tempat. As-salatu khairum minan naum. Sayup aja jemaah dengar. Ya. Tapi panjang pada naum. Naum tu tidur. Ya, naum tu tidur. Itu yang kadang-kadang tak jaga tu. Sebab apa? Muazzin suruh tidur lagi. Tidur. Ya. Jadi jangan agungkan tidur. Ya. Maka dengan sebab itu kalau kita dengar orang Arab bila dia azan, dia panjang dekat solah. Ya. As-salatu khairum minan naum. Ya. Dia pendek naum tu. Ya, kita asal sedap lagu aja. Sedap lagu panjang dekat naum. Ya, panjang dekat naum. Maka tak kena dengan prinsip mad ta'zim tadi tu. Ya. Baik, itu serba sedikit tambahan. Sebab bila kita bincang tajwid ni nak kena diperjelaskan juga kepada para jamaah supaya tidak lagi timbul konflik antara prinsip ilmu tajwid dengan yang lain daripada ilmu tajwid. Jangan duk bawa hukum tajwid tu dalam semua benda. Tajwid Quran-Quran lah. Ya. Bila kita pergi majlis tahlil, ya, Tok Imam tarik afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang reti tajwid piduk kira la ilaha illallah. Mat apa tu sampai berbelah-belah harakat. Ya.
Itu mad jaiz munfasil kata dia. Ya. Mad jaiz munfasil boleh 2, 4 ataupun 6, ya. Ataupun boleh dengan kalau ikut bacaan kita hanya 4 dan 5. Macam mana pula berbelah-belah tu? Ya. Kena bagi tahu dia itu bukan mad jaiz, itu namanya mad tabri'ah. Mad tabri'ah. Sungguh-sungguh menafikan. Makin panjang makin sungguh. Ya. Tiada. Ya. Macam kita orang Melayu saya katakan tadi tu. Ya, bang durian, tak nak. Bang durian, tak nak. Tu sungguh-sungguh tak nak tu. Ya, kalau panjang lagi tak nak. Ya, maka begitulah namanya mad tabri'ah. Ya, sungguh-sungguh menafikan tiada yang layak disembah sebenarnya melainkan Allah. Ya, maka itu namanya mad tabri'ah. Jadi jangan duk bawa hukum tajwid pergi pada perkara yang tak sepatutnya. Ini yang akan menimbulkan konflik ya antara kita. Ya, hanya sebenarnya bawa ilmu tadi tak kena tempat. Bawa ilmu tak kena pada tempat. Baik. Dalam surah Al-Fatihah ada mad asli. Ya, mad asli, iaitu bacaan panjang yang terjadi pada huruf-huruf mad yang tidak ada hamzah atau sukun selepasnya. Huruf mad alif, waw dan juga ya. Alif, waw dan juga ya. Yang sebelum alif berbaris fathah, sebelum waw berbaris dhammah dan sebelum ya berbaris kasrah. Maka dibaca dengan kadar 2 harakat. Ya, dibaca dengan kadar 2 harakat. Ada pada kalimah Allah, lillah, al-alamin, Ar-Rahman, ya Malik, Iyyaka wa Iyyaka As-Sirata. Ya, Sirata Alladzina Al-Maghdub. Ya, itu kalimah-kalimah yang ada padanya mad asli. Pada kalimah Allah tak ada pun tanda alif. Ya, kita mengajar Iqra, baca Iqra 2 aja baru kita belajar teori berkenaan panjang pendek. Maka kita ajar anak-anak, kita kata yang ada alif kena panjang. Ya, sama ada alif besar ataupun alif kecil. Tiba-tiba sampai kalimah Allah tak ada alif, kita suruh panjang juga 2 harakat. Budak tanya balik, kata panjang sebab ada alif, ni tak ada alif pun. Ya. Jadi kalau nak guna kuasa, kita katakan ya, diktator, orang kata panjang-panjang ajalah. Ya, itu diktator lah. Ya, tak apa penjelasan, tak ada apa, budak tu pun mati terus. Ya, tak berani tanya dah. Ya, sebab apa tok guru cengeng. Ya, orang kata panjang-panjang, banyak soal pula. Ya. Tapi kalau nak diberi pencerahan, ya, lafzul jalalah kalimah Allah dibaca dengan panjang 2 harakat mad asli pada prinsip ilmu tajwid. Ya, kenapa? Ya, sebab namanya mad asli hukmi. Mad asli pada hukum. Ya, tidak pada tulisan. Baca kena baca dengan mad, walaupun pada tulisannya tak ada tanda mad. Hikmah tak diletakkan tanda mad, ya, dikatakan supaya Imam Abu Amru Ad-Dani ya, menyebutkan bahawa sebab tak diletakkan alif pada kalimah Allah adalah supaya kalimah Allah tidak sama dengan perkataan Allata di dalam surah An-Najm. Allata dalam surah An-Najm ditulis dengan diletakkan alif. Lata ni nama berhala, ya. Dan tulisan Quran di zaman Sayyidina Osman dan zaman sesudahnya belum ada titik. Ya, zaman Sayyidina Osman ni belum ada titik. Quran ni ada titik zaman Muawiyah. Ya, zaman Muawiyah. Perletakan titik-titik Quran dilakukan oleh 2 orang tokoh terkenal, iaitu Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar di zaman Sayyidina Muawiyah. Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Ya, apabila
salah seorang daripada gubernur Iraq hantar anak dia kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan anak dia ni salah, salah dalam bacaan. Dia bawa surat ayah dia tapi dia baca salah. Sebab apa? Tulisan waktu tu tak ada titik. Maka Muawiyah pun hantar surat balik pada Ziyad bin Abi Ziyad, menegur macam mana kamu ni gubernur, anak kamu ni nak jadi putera mahkota pun baca salah ni. Huruf ba baca dengan tak baca dengan sa, jim baca dengan ha baca dengan kha. Sebab apa? Zaman tu tak ada titik. Tak ada titik. Tak boleh nak dibezakan antara ba, antara ta, antara sa, antara nun. Tak boleh beza antara ya. Tak boleh dibezakan jim, ha, kha, tak boleh beza. Sebab tak ada titik. Tak ada titik. Orang Arab asli baca boleh. Kalau bagi kat kita tuan-tuan, kita bukan takat tak ada titik, tak ada baris pun sakit perut dah. Tak ada baris pun sakit perut dah. Mengaji dengan Pak Sumit Bukit Besar dulu, masya-Allah, bila baca kitab tak ada baris, Pak Sumit kata bacalah macam mana pun jangan sakit perut sudah. Kalau salah nanti kami betulkan, masya-Allah. Baca kitab Arab tak ada baris. Baik. Jadi akhirnya diletakkan titik. Ziyad bin Abi Ziyad ni dia panggil dua orang tokoh terkenal, iaitu Nasru bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Dia kata kita orang Arab pun dah mula baca salah ni. Kalau kira-kiranya orang bukan Arab macam mana? Lebih banyaklah kesalahan. Patutlah Quran ni kita buat titik. Barulah ada titik. Maka sebab tu zaman sebelumnya Quran tak ada titik. Perkataan Allah dengan perkataan Allata sama. Nampak sama. Maka sebab itulah pada kalimah Allah tak diletakkan alif. Pada kalimah Lata, nanti boleh buka Quran tengok surah An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Perkataan Lata sama tulisannya macam kalimah Allah zaman tu, sebab dia tak ada titik. Maka pada kalimah Allah diletakkan alif, tak diletakkan alif. Pada kalimah Lata diletakkan alif supaya dibezakan. Maka dengan sebab itulah pada kalimah Allah tu hukum dia man asli hukmi, man asli pada hukum bacaan, tidak pada tulisan. Pada tulisan kita tak nampak, tapi pada hukum bacaan dia adalah hukum man asli. Baik, yang berikutnya dalam surah Fatihah juga ada hukum man arid li sukun. Man yang berlaku disebabkan waqaf, sukun, kita matikan huruf akhir. Maka ada pada Ar-Rahim, Al-Alamin, Maliki Yaumiddin, Nasta'in, Mustaqim, Ad-Dallin. Jadi adalah di setiap hujung ayat surah Fatihah. Ma'arid li sukun ni kita boleh baca dengan 2, 4 dan juga 6. Tetapi di dalam kalangan para ulama qurra mengatakan tertib dalam adab. Adab bermaksud tertib dalam bacaan mana yang lebih utama. Bukan afdal, sebab Quran ni afdal belaka. Afdal tu pada hukum fiqh, ni kita bincang ni pada hukum tajwid. Maka dia panggil wajah yang lebih diutamakan, bacaan yang lebih utama. Diutamakan baca dengan 6, kemudian 4, kemudian 2. Maksudnya baca dengan 6 lebih utama, kemudian 4, kemudian 2. Nak baca dengan 6 tu bagi cukup nafas lah. Kalau kita ni jenis tak cukup nafas, bacalah yang pertengahan. Baca pertengahan, yang 4. Dan perlulah kita ambil maklum bahawa mat arid disukun ni mat yang berulang-ulang. Mat yang berulang-ulang dalam Al-Quran. Dia bukan satu tempat aja, dia berulang-ulang. Maka hendaklah pembaca itu meraihkan keseimbangan mat. Imam Ibn Jazari menyebutkan dalam matannya,
wa ma ya'tihi min harfi maddin fa fihi nadhiruhu. Setiap kali datang satu hukum mad, maka begitulah juga dibaca pada mad yang sama di tempat yang lain. Maksudnya kalau kita dah baca dengan dua harakat, semua tempat baca dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau baca dengan empat semua tempat. Kalau baca dua semua tempat. Kalau baca enam semua tempat. Jangan buat rojak ikut suka kita aja. Rasa nafas panjang, rasa pendek. Ya. Jangan duk ikut lagu saja. Ya, ni dia kira nak sedap lagu dia aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Pendek pula. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4 pula. 6, 2, 4. Ya, jadi macam tu. Ya. Jadi kalau baca 6 semua tempat, itu disiplin dia. Ya, disiplin yang sepatutnya. Ya, disiplin yang sepatutnya dibincangkan dalam tahrirat al-qiraah, dalam salah satu cabang ilmu tajwid. Dia panggil tahrirat. Tahrirat ni disiplin-disiplin yang hendaklah kita ikut waktu kita baca Quran, supaya bacaan kita tu benar-benar dapat disandarkan kepada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini duk kata talaki bersanad dan sebagainya, tapi bila baca tunggang terbalik. Ya, mesti ikut prinsip dia. Baik. Maka ma'arif disukun ni kalau kita baca, ya, tertib keutamaannya 6, ya, ataupun 4, kemudian barulah 2. Ya, bagi kita orang Melayu ni ambil 4 lah, pertengahan. Ya, kecuali yang memang cukup nafas panjang. Ya, baca 6. Nanti dhalin tersepit pula. Waladdallin. Ujung tersepit. Sebab apa? Nafas tak cukup. Ya. Ambil yang 4, iaitu pertengahan. Ma'arif disukun dengan mad lin, terbalik tuan-tuan, tertib keutamaan. Mad lin tertib utama dia 2, kemudian 4, kemudian 6. Kita baca surah Quraisy tu, li'ilafi Quraisy. Ya, Quraisy mad lin. Ya, saif, khauf, ya, itu madlin. Naum, madlin. Maka tertib keutamaan pada madlin lebih utama 2, kemudian 4, kemudian 6. Ya, tertib keutamaan dalam bacaan madlin dia terbalik dengan tertib keutamaan mad arid lisukun. Baik, yang berikutnya mad lazim kalimi musaqqal ada dalam surah Al-Fatihah, iaitu pada perkataan ad-dallin. Di situ ada bacaan mad, ya, mad lazim kalimi musaqqal, iaitu bacaan panjang yang berlaku apabila huruf-huruf mad bertemu dengan huruf yang bersabdu. Ya, huruf mad bertemu dengan huruf yang bersabdu dalam satu perkataan, dalam satu kalimah. Ad-dallin, ya, dad, alif, kemudian lam bersabdu. Ya, maka dibaca dengan kadar 6 harakat. Nama dia lazim. Sebab apa? Sebab sepakat seluruh ulama mesti dibaca panjang lebih daripada mad wajib, dan mesti juga kadar panjangnya 6 harakat. Ya, kadar panjangnya mesti 6 harakat. Baik, berikutnya hukum ra yang ada dalam surah Al-Fatihah. Terdapat 2 jenis ra dalam bacaan Al-Fatihah, iaitu ra yang dibaca dengan tebal dan ra yang dibaca dengan nipis.
Ra yang dibaca dengan tebal pada kalimah Ar-Rahman, ra dibaca tebal. Ar-Rahim, ra dibaca tebal. Tak boleh baca nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak boleh macam tu. Ya, Rahim bukan Rahim. Ya, tu Rahim pasmur. Ya, Rahim. Ya, bukan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Kena tebalkan. Ya, tapi jangan telajak tebal pula. Kalau telajak tebal kan nanti bergulung pula, jadi ada waw pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tu ada waw. Ya, ada waw. Baca bismillah kena tengok cermin. Ya, balik ni pakai tengok cermin semua, tengok mulut masing-masing. Ya, muncung tak muncung. Kalau muncung ke depan kadang-kadang boleh menghasilkan waw. Bismillahirrahmanirrahim. Tu ada waw. Ya, ada waw. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, barulah hilang wawnya tadi tu. Ya, baca tebal tapi tak ada waw. Ya, kalau termuncung akan ada waw. Ya, maka berlakulah pertambahan satu huruf dalam baca Fatihah. Baik, yang berikutnya ra yang dibaca dengan nipis. Ya, ra yang dibaca tebal ada 5 dalam surah Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbi, Sirata, As-Sirat. Ya, jadi ada 5 ra yang dibaca dengan tebal dalam surah Fatihah. Kemudian ra yang dibaca dengan nipis ada satu aja, ghairil maghdu, ghairi. Ya, ghairi. Ra itu dibaca dengan nipis, tak boleh dibaca tebal. Ghairil maghdu, itu tebal. Ghairil, ril, ya, bukan rel. Itu rel kereta api. Ya, ghairil. Ya, baca nipis, ghairil. Ya. Yang berikutnya hukum idgham yang ada dalam surah Fatihah. Ya, hukum idgham. Idgham ni bermaksud satu huruf dimasukkan ke dalam huruf yang lain, sehingga bila kita sebut tadi itu seolah-olah huruf yang diidghamkan tadi itu sudah tidak wujud. Hanya berlaku dalam hukum idgham, ya, idgham syamsi saja, iaitu lam yang diidghamkan ke dalam huruf-huruf syamsiyah. Pada Ar-Rahman kita tak baca Al-Rahman, kita baca Ar-Rahman. Jadi lam tu seolah-olah tak wujud. Ya, pada Ar-Rahman tu. Ya, Ar-Rahim, As-Sirat, Alladzina, Ad-Dallin, semua lamnya seolah-olah tidak wujud lagi dalam sebutan, kerana di situ dibaca dengan hukum idgham. Ya, dibaca dengan hukum idgham. Baik, yang berikutnya hukum izhar yang ada dalam surah Fatihah. Ya, hukum izhar yang ada dalam surah Fatihah ada 3 macam. Ada 3 macam izhar. Tadi hukum idgham satu aja, hukum idgham syamsi. Ya, ataupun orang kita lebih mengenali dengan alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah. Waktu mengajar di sekolah agama petang Kafa, tajuk alif lam syamsiyah. Bila mengajar di sekolah rendah pula, buku teks darjah 3, ya, hukum idgham syamsi. Ustazah yang mengajak kata macam mana ni, sekolah petang kata alif lam syamsiyah, sekolah pagi pula kata ya idgham syamsi. Ya, sebenarnya alif lam syamsiyah tu perbahasan dalam bahasa Arab, bukan dalam hukum tajwid. Adapun hukum tajwid yang dibahaskan ialah hukum idgham. Ya, hukum idgham. Maka dengan sebab itu dinamakan idgham syamsi. Ya, adapun alif lam syamsiyah itu perbahasan dalam bahasa Arab. Ya, terbawa-bawa perbahasan bahasa Arab masuk dalam tajwid. Tajwid ni bincang tentang hukum bacaan. Ya, maka sebab tu hukum bacaan idgham. Atas sebab itulah ya, bila nak dikeluarkan buku teks di KPM, ya, dipilih istilah yang asal, yang sebenar, yang digunakan dalam ilmu tajwid.
Ya, tak diguna istilah alif lam syamsiah dan qamariyah, sebab itu hukum yang dibincangkan dalam perbahasan bahasa Arab. Ya, ada pun dalam konteks tajwid, ya, hukum dia sama ada idgham ataupun izhar. Baik. Jadi izhar di dalam surah Al-Fatihah ada yang pertama izhar qamari. Ya, ataupun orang kita lebih kenali dengan alif lam qamariyah. Ya, pada kalimah alhamdu, al-alamin, al-mustaqim, al-maghdub, maka di sini lam dia tidak diidghamkan. Lam tu dibaca dengan izhar. Maka perlulah diperjelaskan sebutan lam itu satu persatu. Ya, sebab lamnya dibaca dengan hukum izhar. Izhar maksudnya jelas dalam sebutan, maka diperjelaskanlah sebutan lam tadi itu sesuai dengan sifat bagi huruf lam. Kemudian yang keduanya ada izhar halqi, yaitu apabila nun mati bertemu dengan huruf-huruf yang terbit di halqum kat sini ni, ya, maka huruf-huruf halqum kat bawah ni, manakala nun pula, nun mati dan tanwin keluar kat sini, ya, ya, keluar kat depan ni, ya, nun ni kat depan, ya, dengungnya keluar di hidung, manakala sifat nun tadi itu makhrajnya, ya, adalah pada hujung lidah, ya, an'amta, ya. Jadi maka disebabkan tempat keluar nun tu terlalu jauh dengan tempat keluar huruf halqum, maka sukar bagi orang Arab nak menyebutnya kecuali dengan cara izhar. Ya, diizharkan, dijelaskan sebutan nun. Berbeza dengan idgham. Idgham disebabkan huruf-huruf dia juga dekat tempat keluar dengan nun. Nun kat depan, waw pun kat depan, ya pun kat depan, mim pun kat depan, ya. Maka dengan sebab itu apabila nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka sesuai baca dengan idgham disebabkan tempat keluarnya dekat. Manakala hukum izhar ni, ya, huruf-huruf dia jauh, ya, sebab itulah dibaca dengan izhar. Itu sebab musabab kenapa dia dibaca dengan izhar, tak dibaca dengan idgham. Manakala huruf-huruf ikhfa pula, dia huruf pertengahan, ya, nak dekat sangat dengan tempat keluar nun pun tidak, nak jauh sangat pun tidak. Maka dengan sebab itu dibaca dengan hukum ikhfa. Maka ikhfa pun berdengung, idgham pun berdengung. Macam mana nak beza dengung ikhfa dengan dengung idgham? Ya. Dengung idgham dia bunyi pada hujung hidung. Maya, miwa, mimma. Ya, dia bunyi pada hujung. Manakala dengung ikhfa, dia bunyi atas rongga hidung ni, bunyi ke atas ni. Ya, atas rongga hidung ni. Qalu anqana Allah anta. Ya, dia bunyi ke atas. Dengung, ya, dengung idgham bunyi kat depan. Ya, sebab sesuai dengan huruf-huruf idgham yang keluar di hadapan dan sesuai dengan huruf-huruf ikhfa yang keluar, ya, di pertengahan lidah. Itu beza dengung idgham dengan ikhfa. Kadang-kadang kita duk mengajak Quran, budak ni baca berdengung dah, tapi kenapa aku dengar pelik? Ya, dia baca berdengung dah, kita kata tu idgham tu dengung dah ni. Ya, memang dia baca dengung, tapi kita dengar dengung ni kenapa bunyi macam ni? Ya, rupa-rupanya letak duduk tempat dengung tu tak kena tempat. Ya, tempat yang patutnya dia dengung dengan dengung idgham, dia dengung dengan dengung ikhfa. Ya, maka bunyinya kita dengar janggal. Ya, walaupun dia dah baca dengung. Hanya guru-guru yang mahir dia boleh membezakan, ya, dan boleh juga menyelami kesalahan pelajar-pelajar dia. Ya. Jadi izhar halqi hanya satu tempat saja dalam surah Al-Fatihah.
iaitu pada kalimah an'amta. An'am. Izhar ni bukan maksud tak boleh dengung. Ada setengah orang dia kata ni izhar tak boleh dengung. Bukan tak boleh dengung, tetapi tidak boleh didengungkan dengan dengung yang sempurna. Dengung yang sempurna dua harakan. Adapun dengung pada hukum izhar dia panggil baqa'u ghunnah, cebisan dengung. Sebab huruf-huruf nun dan waw ni huruf nun dan mim, apa keadaan pun dia berdengung. Ada dengung. Ada dengung. Maka dengan sebab itu tak boleh sampai tak ada dengung langsung. Kalau tak ada dengung langsung, bacaan kita nanti jadi macam saktah, terputus, macam terhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim, jadi macam tu. Tapi kalau ada sikit aja dengung, siratal ladzina an'amta alaihim, ada sikit dengung. Fungsi sedikit dengung itu supaya tak kedengaran seperti bacaan kita terputus. Tak kedengaran seperti saktah. Itu fungsi dia. Wal ghunnatu as-sautul ladzi fil mimi wan nuni yakhruju minal khayshumi. Dalam matan tajwid dia kata ghunnah itu ialah suara yang ada pada nun dan juga mim yang keluar daripada khayshum. Khayshum ialah rongga hidung. Khayshum. Maka nama kata huruf nun dan juga huruf mim mesti ada dengung. Cuma sama ada dengung itu dengung yang kuat atau dengung itu dengung yang lemah. Maka dengung pada hukum izhar ni dengung yang sangat-sangat lemah. Dengung yang sangat-sangat lemah. Bukan tak ada, ada. Dan fungsinya supaya bacaan kita kedengaran seperti bersambung dan tidaklah terhenti. Yang berikutnya izhar syafawi. Izhar syafawi ialah apabila mim mati bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba. Mim mati jumpa dengan mim, idgham mislain. Mim mati jumpa dengan ba, ikhfa syafawi. Mim mati jumpa selain daripada mim dan ba, maka hukumnya adalah hukum hukumnya adalah hukum izhar syafawi. Ada pada kalimah alhamdu, an'amta, alaihim gha, alaihim wa. Di situ dalam surah Fatihah. Baik. Itulah serba sedikit ayat yang berkenaan dengan hukum tajwid yang ada dalam surah Fatihah. Kita langsung pergi kepada bacaan. Ni kita dah masuk pada baca, tuan-tuan. Nak masuk pada baca, jangan bimbang. Saya baca, tuan-tuan ikut. Saya dengar-dengar daripada hujung-hujung telinga, mana yang kita rasa janggal kita tegur, mana yang rasa janggal kita tegur dan kita betulkan. Jangan bimbang kita baca ramai-ramai. Sebab baca ramai-ramai ni betul semua. Kalau baca seorang belum tentu lagi. Nak baca seorang bila boleh telefon tilawah interaktif. Tengok rancangan TV tu, tilawah interaktif tu. Ustaz-ustaz kita ada seorang kemudian ada orang tu telefon, saya baca ya ustaz ya silakan baca, saya baca ya silakan puan baca, saya baca 3-4 kali tak baca lagi. Sebab apa? Dia gugup nak baca. Bila baca aja masya-Allah, tatajapo junubuhum anil madaji. Ustaz pun kata alhamdulillah bacaan yang baik. Dia tak katalah puan jangan duk telefon dah lah, pergi cari ustaz seorang mengaji seorang sudahlah. Ni satu Malaysia dengar suara puan ni. Dia tak katalah macam tu, nanti rating program dia habis. Jadi nak baca seorang-seorang tak telefon tilawah interaktif. Untuk pagi ni kita baca ramai-ramai dulu. Sebab apa? Baca ramai-ramai betul semua.
Bila dah ada semangat nak baca seorang-seorang, baru pergi jumpa imam-imam kita, ustaz-ustaz kita di Pulau Pinang ni pun ramai para asatizah kita yang mahir Quran. Ya, minta nak baca dengan mereka. Ya, nak minta tolong semak baca Fatihah saya boleh tak? Ya, contohnya ya. Di Kedah pun sama juga ya. Kita ada Syekh Halim, kita ada Syekh Qadri, kita ada tu semua orang-orang hebat dalam ilmu Quran. Ya, jadi tumpang baca dengan mereka. Ya. Untuk pagi ni kita baca ramai-ramai dulu. Ya, jadi bila nak baca ni ya, kalau boleh mai duduk dekat-dekat. Ya, jangan sebab apa saya nak dengar suara, kalau duduk jauh-jauh saya tak dengar. Tuan-tuan mungkin dengar suara saya, nampak video kat luar, tapi saya pula tak dengar. Bila tak dengar ni rugi tuan-tuan. Ya. Waktu ni lah kita nak berbetul. Ya, waktu ni lah kita nak berbetul. Ya.